Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah, yang kita raikan mursyid tempatan kita, Al-Alim Al-Faqir Al-Jalil Ustaz Adnan Saad. Cuma tak cukup satu butang dia. Alhamdulillah. Dia kena tanya Kak Nah lah pasal butang tu tak cukup. Ya, Kak Nah kena jawab. Yang kita raikan pengurusi masjid kita, Pak Cik Haris, dengan memakai topi Ukraine. Alhamdulillah. Rusia, maafkan saya, bukan Ukraine, Rusia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan Imam yang kita hormati, Ustaz Najib. Ustaz Najib, Ustaz Najib jadi imam, saya rasa macam duduk di Ukraine. Maaf saya, Rusia. Alhamdulillah. Subhanallah, semangat. Semangat. Allahu Akbar. Yang kita hormati ahli jawatan kuasa masjid, Ustaz Fauzi, semua saya sebutin nama orang lama-lama. Abang Lee, terkenal dengan nama Lee Jantan. Alhamdulillah. Betul lah, kalau Lee Jantan betul lah. Kalau kata Lee perempuan, nanti tak betul. Lee Jantan betul lah. Alhamdulillah. Para jemaah muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah merahmati kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ikhwan, ayat Allah Ta'ala yang sangat mulia dan agung. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak payah saya terjemahkan, cuma saya katakan pada ayat ini mempunyai suatu rentak ayat yang sangat sempurna. Ayat ini ada seruan, ayat ini ada panggilan, ayat ini ada perintah, ayat ini ada fadilat, dan ayat ini ada halal tujuannya. Dan ayat ini juga ada dia punya petunjuk dia. Berhimpunlah ke semua perkara yang mulia tentang ayat ini, walaupun sependek itu. Saya masih ingat lagi apabila masuk bulan Rejab, Syekh yang ada di Baghdad, mereka akan start bercakap pasal Ramadan sampai malam raya. Sampai belen-belen tu kita akan dengar pada khutbah raya dia. Lepas habis puasa 6, dah habis puasa 6, kuliahnya pertama dia masih bercakap tentang Ramadan. Bercakap tentang Ramadan. Dahsyat. Kerana dia kata seorang yang bekerja, selepas daripada penat bekerja, dia akan mengharapkan hasil kerja dia diterima. Kita dah habis dah puasa, kita ada lagi satu kerja, kita kena, dia kata yakun sya'nuhu al-qalb, kita kena jadikan keadaan urusan hati kita dalam keadaan al-khawf war-raja. Lepas daripada kita buat ibadat, lepas daripada kita melakukan ubudiyah, hati kita kena ada apa? Raja dan khauf, takut dan harap. Harap dan takut. Dua sifat itu Allah sendiri sebut di dalam ayat Al-Quran.
Allah sebut tentang Nabi Zakaria, Allah sebut rahaban wa rahaba. Zakaria berdoa pada kami dalam keadaan cemas, dalam keadaan harap, dalam keadaan takut. Sedangkan itu adalah Nabiullah Zakaria alaihi salam wa Rasulullah. Allah sebut tentang orang mukmin. Allah sebut tentang mereka itu berdoa pada Allah dalam keadaan khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berdoa dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut, wa tama'a, dalam keadaan harap, tamak sangat pengharapan itu, dan mereka selalu menginfakkan hartanya Allah bagi pada mereka. Jadi sebelum masuk Ramadan, daripada 1 Rejab kita akan lihat kempen kepada Ramadan telah berlalu. Syekh tak akan baca kitab dah, dia akan stop kitab-kitab dah, dia akan buka semua kitab tentang fadilat Ramadan. Dan yang saya nak sebut tadi, ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuliah dia hari-hari dia ulang ayat tu. Lepas maghrib dia baca, dia ulang, dia baca, dia ulang, besok dia baca, dia ulang, sampai masuk Ramadan ayat tu satu saja. Dan setiap kali dia ulang dengan ujuh, dengan apa? Dengan wajah yang berbeza. Ayat tu dia tengok daripada angle tu, dia tengok daripada angle ni, ya subhanallah. So kita kena ambil lah adab salafus salih itu. Ramadan kena disambut sejak daripada bulan Rejab. Kita kalau tempat kita bulan Rejab tak baca kitab, dia kena maki ya. Nak puasa sangat. Dia kata tu nak puasa sangat, nak baca kitab tak baca. Dia terlupa. Kita ini kena ada sifat apa ikhwan? Allah sebut sekali dalam ayat dia berkenaan dengan masjid. Dalam surah Taubah ayat 18, perkataannya Allah pakai innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Betul? Perkataannya Allah guna ya'muru. Kita terjemah kepada makna apa? Sesungguhnya innama ya'muru, mereka yang mengimarahkan masajidallah. Masajid dibaca dengan plural. Tak mana saja kita jumpa asal itu rumah Allah. Maka Allah kata mereka yang mengimarahkan rumah Allah, mereka itulah Allah kata. Dia start dengan innama litahqiq wa tawkid. Dia membatasi. Hasr, innama tu dia membatasi. Batas dia cakap ni, Allah nak bercakap tentang orang yang ada iman pada Allah di hari akhirat, dia start dengan innama. Batas dia, Allah bataskan ayat tu, Allah tak luaskan ayat tu, dan Allah taukidkan ayat itu, Allah tegaskan ayat itu, iaitu siapa dia? Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah. Perkataan dia ya'muru, innama ya'muru, mereka yang sentiasa mengimarahkan. Kita baca dalam Ibnu Katsir, apa dia kata makna ya'muru? Dia kata pertama makna ya'muru adalah orang-orang yang menghidupkan masjid dengan salat 5 waktu. Tak kira dia siapa, dia masuk dalam ayat ni. Bila dia teringat aja sembahyang fardu, dia main masjid. Dia teringat aja sembahyang fardu, dia main masjid. Dia tak main masjid bila dia ada halangan, tak boleh main masjid. Hujan, itu halangan-halangan. Sakit, betul Ustaz Najib? Tak, bukan insya-Allah, betul ke? Betul. Saya kena tanya tu Imam. Tu Imam lebih tahu dari saya. Ya. Imam Ibnu Katsir kata walaupun dalam masjid tu tidak ada kuliah pengajian, tak apa. Kerana kuliah pengajian ni boleh dibuat di mana-mana. Tetapi bila Allah sebut pengimarahan rumah Allah,
Allah kaitkan dengan orang yang datang ke masjid. Sekurang-kurangnya kita datang ke masjid untuk apa? Untuk salat. Lebih lagi ada, kurang lagi tak ada. Lebih ada. Lain daripada salat, apa dia? Ukhuwah kita ada. Bawah tak ada dah. Sebab kalau tak ada solat, masjid tak akan ada. Kerana untuk mengajak manusia sembah Allah lah terciptanya syariat pembinaan masjid. Bukan pasal nak buat kenduri. Bukan pasal di sini kita nak buat tuition. Kita ada banyak lagi dewan-dewan, building-building yang kita boleh manfaatkan untuk selain itu. Tapi untuk salat, tempat salat tidak dipanggil diwan, tidak dipanggil bunyan, tapi dipanggil masjidun. Makanun lisujudi. Tempat untuk sujud 7 anggota. Kita kena jadi sajad. Bukan hak lari tu. Kita kena jadi sajad. Apa makna sajad? Kathratus sujud. Orang yang banyak sujud. Kan Nabi kata kepada sahabat kata dia teringin nak masuk syurga dengan Nabi kan. Nabi kata a'inni bi kathratis sujud. Tolonglah aku dengan kau jadi sajad. Kita pula tak mau jadi sajad. Kita duk marah kat sajad. Abali, betul? Bab puasa tak masuk lagi. Ini baru intro. Ya ikhwan. Sajad, sin, jim, alif, dal. Sajad bermakna banyak sujud. Di mana tempat kita banyak sujud? 2 tempat saja. Rumah, masjid. Masjid, rumah, rumah, masjid. Betul? Tetapi untuk sembahyang 5 waktu, Allah pilih tempat. Allah tak pilih rumah. Untuk sembahyang 5 waktu, Allah pilih tempat sujud, iaitu masjid, rumah dia. Maka bila orang datang ke masjid, sekurang-kurangnya dia datang ke masjid, dia nak sembahyang. Allah namakan dia dalam ayat ini ya'muru masajidallah. Dia sedang mengimarahkan, memeriahkan, memakmurkan, menghidupkan, menyambut kemuliaan rumah Allah dengan sembahyang 5 waktu. Beza sembahyang 5 waktu dengan sembahyang had sunat ni tatawu' apa dia ikhwan? Ada azan, ada qamat. Boleh sembahyang tanpa azan, tapi kita tak akan dapat fadilat yang besar. Kita dikatakan khilafus sunnah. Kita boleh sembahyang tanpa qamat, tak batal pun sembahyang kita, tapi kita dikatakan telah gugur fadilat yang besar, khilafus sunnah. Dan sebaik-baik tempat azan di mana? Masjid muslim. Jadi mengambil daripada situ, innama ya'muru masajidallah, Ramadan juga diimarahkan. Kenapa ikhwan Ramadan diimarahkan? Kerana saumu Ramadan dia punya what we say in Malay dia punya apa? Lebaran dia. Dia punya apa? Keluasan dia. Ramadan dia punya skop dia ikhwan, dia sentuh semua benda. Tak ada benda yang Ramadan tak sentuh. Walaupun dia nama puasa, tapi antum tengok apa kaitan dia. Kita satu orang tak diiktiraf puasa dia kalau tidak ada syahadah. Betul? Maka Allah sebut tentang ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu. Allazina amanu. Mana boleh amanu tidak ada Islam? Kaitan Ramadan dengan Islam, kaitan Ramadan dengan syahadah. Bahkan di antara perkara yang membatalkan puasa itu apa dia? Murtad. Kenapa murtad duduk dalam perkara batalkan puasa? Ya, batal Islam. Bila batal Islam, Tuhan tak terima apa-apa daripada kita. Kaitan Ramadan dengan masjid. Kaitan Ramadan dengan masjid. Sama Ramadan, qama Ramadan. Nabi masuk ke masjid, Nabi sembahyang, sahabat ikut. Nabi keluar lagi malam besok, sahabat ikut. Nabi tak halau sahabat. Kemudian Nabi tak ikut. Dan Nabi bagi tahu, sebab aku takut dia menjadi kewajipan untuk hamba. Artinya, kaitan Ramadan dengan masjid. Kaitan Ramadan dengan sedekah dan zakat. Itu tak dapat dinafikan lagi.
kaitan Ramadan, saumu Ramadan dengan haji dan umrah. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata siapa yang dapat satu umrah dalam bulan Ramadan, sama macam pahala buat haji dengan aku. Subhanallah ikhwan. Kaitan Ramadan dengan jihad, itu tak payah dihuraikan lagi. Kaitan Ramadan dengan ukhuwah Islamiyah, siapa boleh bagi orang Islam yang puasa lagu dia, adik-beradik dia Islam, bagi buka puasa, dia akan dapat pahala dia dan dia akan dapat pahala kawan yang puasa tanpa dikurang sikit pun. Kaitan Ramadan dengan ukhuwah. Kaitan saumu Ramadan dengan tilawatul Quran, nuzulul Quran, tak dapat dinafikan lagi. Sampai peringkat Nabi bertadarus dengan Jibril dalam bulan Ramadan. Dan Nabi lebih menunjukkan kesungguhan dia bila Jibril turun bertadarus dengan dia. Kaitan Ramadan dengan akhlak tak dapat dipisahkan lagi. Man lam yada' qawla zur wa amala bihi falaysa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tak boleh tinggal cakap bohong ataupun amalan-amalan yang ke arah itu, maka Allah tak ada hajat nak bagi pahala walaupun dia tu letih tak makan tak apa. Itu kaitan Ramadan dengan akhlak. Ya ikhwan, kaitan Ramadan dengan niat manusia, dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Maka mana yang Nabi sebut dalam riwayat Habsah, At-Tirmizi menyebut riwayat ini sebagai riwayat yang sahih. Nabi kita, malam yajma' siyamuhu, siapa yang tidak menghimpunkan niat pada puasa dia, maka tidak ada puasa bagi dia. Kaitan Ramadan dengan puasa, dengan niat. Saum Ramadan dengan niat. Dan kita tahu kaedah yang dipakai dalam fiqh begitu besar, iaitu la sawaba illa bin niyati. Tak dibagi pahala, tak diberi pahala, tak ada pahala melainkan di atas niat. Bila start Tuhan bagi pahala, start dalam diri ada niat. Dalam mana, kerana apa, untuk apa, niat itu mula ada dia punya tabakat, dia punya darjat dia. Maka pahala akan diberi bila orang tu ada niat. Banyak mana dia dapat, maka mengikut kedudukan niat dia. Maka tak ada tempat ikhwan kita puasa Ramadan yang Ramadan tak sentuh kita. Semua Ramadan sentuh. Jadi walaupun nama dia saumu Ramadan, tapi dia punya hal itu terlalu azim, terlalu besar. Karena itu pengimarahan kepada Ramadan itu mesti berlaku. Mesti berlaku dengan ilmu. Kita kena tahu ikhwan, kedatangan Ramadan ini apa ikhwan. Saya ulang balik apa yang disebut oleh Al-Hasan Abul Hasan Al-Basri. Al-Hasan Abul Hasan Al-Basri ketika dia lihat orang duduk bersembang, orang duduk gelak, orang daripada sembang, daripada gelak, lagu kita lah, kakak daripada gelak. Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, dia pergi pada dia. Dia kata, hamba ada masa lagi nak gelak? Hamba ada masa lagi nak gelak? Ajib tu. Aku dah mulai heran dengan hamba. Aku dah rasa takjub dah dengan hamba. Allah sedang membuka pintu Ramadan untuk hamba. Allah dalam proses sedang nak kurung syaitan, nak tangkap jin-jin yang jahat, nak tutup pintu neraka, nak membuka pintu syurga, dan nak membebaskan banyak orang daripada azab neraka dalam bulan puasa. Hampa tak sambut apa pun, hampa masih duduk gelak tang sini. Hampa sedang buat amalan yang sia-sia. Sedangkan jarak kawan tu dengan Ramadan masih ada lagi. Dan dalam kejadian yang lain, dia melihat orang bergelak dalam bulan Ramadan. Dia kata, apa yang hampa sedang buat ini adalah satu benda yang sangat sia-sia. Hampa tak sambut kedatangan Ramadan. Kedatangan Ramadan ikhwan disambut. Kita sebagai ayah, kita kena bercakap dengan anak-anak, dengan isteri tentang kedatangan Ramadan, apa yang ada dalam Ramadan. Kelebihan dia sangat besar ikhwan. Kalau kita lihat pada ayat tadi sahaja,
Satu ayat tu sahaja kita boleh mengeluarkan berpuluh-puluh fadilat dia. Berpuluh-puluh fadilat dia. Maka ikhwan, apa yang kena ada kepada kita? Satu daripada perkara yang kita kena ada untuk sambut Ramadan. Saya nak ambil hadis tadi, hadis Hafsah, hadis At-Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi dan selain Tirmizi. At-Tirmizi menilai dengan nilainya yang sahih. Itu perkataan ini saya nak ambil secara tarbiyahnya. Nabi menyebut man lam yajma' as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Hadis ini berkaitan dengan niat. Nabi kata siapa tak menghimpunkan niat puasa sebelum malam, sebelum fajar. Siapa yang dah masuk fajar, dah masuk subuh baru nak niat, Nabi kata tak ada niat puasa dekat dia. Dia dikira tak puasa. Dia kena himpun niat dia sebelum fajar, maknanya tengah malam. Maka ulama kita kata niat ni ada dua. Satu, niat tiap-tiap malam tu kita tajdid balik niat kita. Cara orang tua-tua duk ajakkan nawai tu, orang rumah balik sana dengar Saumaradin. Betul Ustaz Najib? Ya, orang tua-tua ajak, bukan Nabi ajak, orang tua-tua ajak. Orang tua-tua dulu ajak kita. Niat yang pertama maksud itu persediaan kita nak berpuasa pada esok hari. Yang kedua, niat maksud dia apa ikhwan? Yang ni saya kata dari segi tarbiyahnya. Niat merujuk pada makna yang kedua ialah inbi'athul qalbi. Kena ingat perkataan ni. Inbi'athu al-qalbi. Inbi'athu al-qalbi. Nampak Z angguk tu kira dah lekat lah. Sekejap lagi saya tanya balik . Lekat tak lekat Z? Inbi'athu al-qalbi. Alif nun ba ain alif sa. Inbi'athu al-qalbi. Inbi'ath maksud dia apa? Kebangkitan. Ba'ath, kebangkitan. Kebangkitan jiwa. Kita kena rangsang jiwa kita berlaku satu kebangkitan. Yang dimaksudkan dengan kebangkitan ini apa dia? Al-qasdu, al-azmu, al-iradatu, at-tawajjuhu, al-i'timadu, al-ammu. Itu maksud kebangkitan. Inbi'athul qalbi. Boleh Zahir? Betul saya sebut nama Zahir? Pak Mat tak Mat? Mat tak Mat. Nanti Zahir abang kepada Pak Mat. Inbi'athul qalbi, kita kena ada satu kebangkitan jiwa. Maksud dia apa ikhwan? Al-qasdu. Kita kena bangkitkan tujuan hati kita berpuasa. Bangkitkan balik. Itu makna al-qasdu, bangkitkan. Al-qasdu, tujuan puasa. Yang kedua, al-azmu, bangkitkan keinginan dan kemahuan yang kuat untuk puasa. Nak sambut dia. Yang ketiga, al-iradatu, kemahuan hati, kehendak hati. Nak meraih semuanya Allah janjikan. Yang keempat, at-tawajjuhu, penghadapan kita. Ramadan dok ada depan kita, tawajjuh, wajhun wajah. Tawajjuh, benda yang kita wajahkan dia, kita hadap muka kita pada dia. Dia tak lari daripada fokus kita. Al-i'timadu, pengukuhan, pegangan hati yang kukuh. I'timad, pegang kukuh-kukuh. Al-ammu, kesengajaan kita. Kita puasa ni tak ada siapa paksa kita, kesengajaan kita. Kita yang buat dengan hati yang rela. Kesemua tu kita himpun. Al-qasdu, al-azmu, al-iradatu, at-tawajjuhu, al-i'timadu, al-ummu. Kita himpun 6 benda tu masuk dalam hati kita. Itu dipanggil inbi'athul qalbi. Telah berlakulah kebangkitan hati untuk menyambut Ramadan al-Mubarak. Automatik kita sendiri akan buat persiapan.
kita akan berbeza dengan orang lain. Persiapan orang lain dalam bentuk persiapan yang zahiri, kita persiapan secara dakhili dan khariji, dalaman dan luaran. Jadi ikhwan, saya tengok tadi dekat sini, dia kata 11 hari lagi ya. Dekat monitor ni, dia kata 11 hari lagi je. Tak jauh. Sebenarnya kita kena ada inbi'asul qalb, kebangkitan jiwa ni sejak Rejab. Sejak Rejab kena ada. Pasal itu bulan Rejab ni bulan yang menjadi bulan yang istimewa di mata orang-orang Arab. Dia sebut Rejab, dia pada bau dah rihu Ramadan, angin Ramadan. Bila masuk Sya'ban, mereka kata barakatu Ramadan, telah masuk dah berkat Ramadan. Pasal dia nisfu. Nisfu tu bermakna dah nak masuk lah, dah penggai kedua dah nak masuk dah, tak jauh mana. Pasal dia jaga. Maka kita ikhwan, inilah benda paling awal yang kita kena buat dalam hati kita, menyiapkan jiwa kita untuk sambut Ramadan dengan suatu kebangkitan jiwa. Jadi ikhwan, saya menyerahkan kepada mursyid kita untuk membangkitkan sesuatu yang belum dibangkitkan lagi. Saya baru menerangkan Pak Cik Haris kebangkitan, maka kita akan tengok apakah yang akan dibangkitkan oleh mursyid kita. Maka majlis dengan segala hormatnya mempersilakan guru kita Ustaz Adnan bin Sa'ad. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairan min zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah, majlis yang mana selalu kita sebut majlis yang memberi ketenangan. Majlis yang mana majlis pengampunan. Alhamdulillah, kita syukur kita ditemani oleh Al-Fadhil Mufti Dis Riwayat Syafi'i Ustaz Alim bin Hasan, seorang penceramah bebas yang masih bebas lagi, insya-Allah antum. Alhamdulillah antum, kita hari ini antum, alhamdulillah kita syukur Allah Ta'ala telah bawa bicara hati sampai Madinah. Dan orang dari Madinah sebut kata di sana clear dengar kita punya live ni. Alhamdulillah antum. Sampai Madinah, anak Abali Salim Razali, dia bilang alhamdulillah Madinah ni clear dengar. Alhamdulillah antum. Kita dah sampai sana dah antum. Kalau kita duduk sini bicara hati dah sampai sana. Alhamdulillah. Baik tu tadi Al-Fadhil Tuan Guru kita telah berkongsi dengan kita tentang berapa tip, tentang berapa persediaan yang kita perlu lakukan untuk menyambut Ramadan yang tak berapa hari lagi. Kalau kita lihat pada diri kita sendirilah, kita jangan lihat pada diri orang. Kita tak tahu. Semangat menyambut Ramadan ni seolah-olah telah pudar, seolah-olah dah tak ada. Kalau orang puasa, kita pun berpuasa. Sedangkan kata para ulama kita, bulan Ramadan ni dia sangat sinonim dengan puasa. Bila kita sebut bulan Ramadan, dia mesti dikaitkan dengan puasa. Tak ada bulan lah yang dikaitkan dengan puasa sesuai Ramadan lah, yang betul-betul kita puasa sebulan. Dan untuk mencari fadilah ikmah Ramadan ni bukanlah satu perkara yang sukar. Sebab bukanlah Allah Ta'ala memerintahkan kita satu perkara, tetapi Allah Ta'ala biar kita lagu tu. Mustahil tu. Mustahil. Sebab tu para ulama kita kata, bila Allah Ta'ala sebut tentang Ramadan, Allah berturun ayat yang mulia yang dibaca oleh Al-Fadhil Tuan Guru kita tadi, ayat surah Al-Baqarah 183. 183. Tadi Al-Fadhil kita, Ustaz Alim Hasan sebut tentang pertama kita kena ada tujuan kenapa kita berpuasa. Dan Allah Ta'ala sebut tujuan tu supaya kita tak teraba-raba. Kita tak teraba-raba. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itulah tujuan dia, itulah fokus dia. Apa dia? Takwa. Bukan Allah Ta'ala perintahkan kita puasa saja dah. Allah Ta'ala kata hampa punya ada tujuan untuk hampa berpuasa ni, apa yang hampa kena capai di akhir Ramadan. Takwa. Perkataan takwa. Dia satu perkataan tu yang sangat mudah kita ucap. Bukan susah nak ucap takwa ni, sangat mudah. Ittaqullah. Dalam khutbah-khutbah disebut ittaqullah tiap-tiap kali.
Khutbah Jumaat mesti disebut ittaqullah sebab dia rukun kepada khutbah. Kalau antum tak sebut ittaqullah, antum turun, nanti kalau ada orang daripada majlis agama, dia akan suruh antum naik balik. Sebut balik ittaqullah. Antum sampai jadi rukun khutbah. Dan benda tu sangat mudah untuk disebut. Sangat mudah untuk ditulis, sangat mudah untuk didengar. Di mana saja pun antum boleh dengar. Di kereta-kereta pun akan ditulis ayat-ayat tentang takwa. Tapi untuk mencapai takwa ni adalah satu benda yang sangat susah. Sebab itulah kata Abdullah Ibn Mas'ud, apabila dia menafsirkan, Ibn Katsir membawa tafsiran surah Al-Imran ayat 102. Bila Ibn Katsir menafsirkan surah Al-Imran 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa maksud sebenar-benar takwa? Allah itu mesti diingati, jangan dilupai. Untuk ini bukan satu benda yang mudah tu yang dapat dicapai. Nak ingat Allah 24 jam. Kalau ada orang boleh ingat Allah, dia tak lupa Allah, rasuah tak akan berlaku. Zina tak akan berlaku. Minum arak tak akan berlaku. Judi tidak akan berlaku. Bila ada orang dia boleh amalkan tafsiran perkataan sahabat ni saja tu dalam kehidupannya. Kalau dia boleh ambil lah perkataan sahabat ni yang kata apa makna takwa sebenar, Allah itu mesti diingati, jangan dilupai. Allah itu mesti ditaati, jangan dimaksiati. Macam mana? Allah itu mesti ditaati, jangan dimaksiati. Dan Allah itu mesti disyukuri, jangan dikufuri. Itu satu perkataan yang dikeluarkan oleh anak didik Nabi SAW. Dahsyat tu. Bagaimana Nabi didik para sahabat? Kita ambil satu yang tu, Abdullah bin Mas'ud ya. Sahabat banyak tu. Hebat-hebat sahabat. Kita ambil satu yang tu dengan perkataan dia tu, tafsiran dia. Yang perkataan dia kata 3 benda ni puan tu, kita jenuh tu. Susah tu. Berpuluh tahun kita perlukan masa untuk dapat benda ni tu. Sampai sekarang Allah Ta'ala fardukan pula apa dia, puasa supaya kita dapat benda takwa. Tapi bila takwa tu kita tak bersungguh-sungguh dengan kedatangan puasa ni, kita tak bersungguh-sungguh, rasa-rasa takwa tu boleh hidup dalam jiwa. Ia tak dinafikan ada masa kita bertakwa, seperti apabila dengar azan kita menunaikan salat, bermakna kita bertakwa. Apabila datang bulan Ramadan kita berpuasa, ya tak dinafikan kita ada bab-bab yang kita bertakwa, dan masih ada banyak bab lagi kita tak sampai kepada takwa. Maka sebelum kita nak cakap tentang takwa tu, para ulama kita letak kepada kita apa itu makna takwa. Kalau kita tak tahu apa makna takwa tu, macam mana kita nak capai takwa tu? Macam mana kita nak capai takwa tu? Kalau kita tak kenal topi Rusia dengan Ukraine, salah tu. Nampak sama. Tapi dia bukan Ukraine, dia Rusia. Ada ni mak. Macam kita tak kenal, dia tak boleh capai benda tu, salah tu. Nanti ada orang kena betul. Dah, dia bukan Ukraine, dia Rusia. Macam apa? Macam tak? Tak kenal. Tak kenal. Nampak dah kenal, baru kita boleh cakap benda tu hak. Sebab tu para ulama kita kata kita kena tahu dulu apa itu takwa. Yang pertama, apa makna takwa? Meletakkan penghalang dan penghadang di antara mu dan apa yang diharamkan Allah. Meletakkan penghalang dan penghadang. Tadi Ustaz Al-Fadhil kata apa? Allah Ta'ala tak memerlukan puasa orang yang tak boleh berhenti cakap bohong bulan puasa. Jadi dia kena letak penghadang dan penghalang. Apa dia? Dia kena letak. Dengan dia cakap bohong tu, puasa dia tu tidak ada nilai di sisi Tuhan. Allah tak perlukan kita tinggal makan dan minum. Kalau kita tak boleh tinggal khaulan zur, perkataan kotor. Perkataan kotor. Itu penghadang. Supaya puasa kita ni dapat dijaga. Supaya puasa kita ni dapat di akhirnya antum, lepas kita puasa 30 hari, dapat mencapai nilai takwa. Satu, apa dia? Kita kena letak penghadang atau penghalang. Yang kedua antum, apa makna takwa? Para ulama salaf kita kata melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangannya. Ini bukan kata bulan puasa saja. Yang setiap hari antum. Setiap hari.
Apabila kita dapat melaksanakan perintah Tuhan. Antum tengok dalam hadis Nabi sebut, orang yang berpuasa ni, dia akan dapat dua kegembiraan. Satu, kegembiraan ketika berbuka puasa. Dan satu lagi, kegembiraan bila bertemu dengan Tuhan. Dua kegembiraan tu. Sepatutnya orang buka puasa ni, dia kena rasa gembira. Kadang-kadang muazzin bagi hilang gembira tu. Muazzin bagi hilang kegembiraan orang berpuasa. Dia bunyi lama dan tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Ya Karim. Nak buka puasa tu. Orang puasa lama, lapang dahaga ni. Ya Karim ni semua tak lagi. Azan dia betul nak Ya Karim ke, nak apa pun lepas tu. Oh ni apa ni? Kita duduk dengar tu. Patut dapat kegembiraan. Dia ni duk minum dulu kan, duk makan ke? Dah bunyi lama dah jam ni. Ambil tengok. Kegembiraan tu hilang tu. Sebab apa? Sebab ada berapa jenis muazzin ni dia suka lambat. Dia makan betul-betul dengan tu baru dia ayat. Minumlah ayat sikit korma apa tak. Tengok tu. Dan yang kedua, dia akan merasa gembira bila jumpa Tuhan dia. Antum mana-mana benda yang dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah, benda tu akan menggembirakan kita dunia sampai akhir. Sebab tu para ulama kita kata, bila kita dapat laksana perintah Allah, lepas kita dapat tinggal larangan dia, antum jangan mau ingat itu satu benda yang besar. Bukan satu benda yang kecil antum, satu benda yang besar. Kita boleh jaga sembahyang, kita boleh jaga Quran, kita boleh jaga zikir. Bukan kata bulan Ramadan saja antum. Setiap hari itu benda yang besar antum. Benda yang besar, bukan benda kecil. Jadi bila kita dapat melaksanakan perintah Allah dan menghindari dia punya larangan, akan tercetus ketakwaan dalam hati. Dua. Yang ketiga tu, kita mesti takutkan Allah dan mesti beramal dengan wahyu. Tanda satu orang tu takut pada Tuhan, tanda satu orang tu ada takwa, dia tidak akan melakukan bid'ah. Dia akan beramal dengan wahyu. Seperti Al-Fadhil kata tadi, nawaitu summa al-adahi, semua kan. Yang tu semua bukan daripada Nabi. Dia kalau betul-betul satu orang yang nak mencapai takwa, dia satu orang yang memang nak capai takwa, dia nak takwa dalam diri dia, dia mesti beramal dengan wahyu. Ini ciri-ciri untuk mencapai takwa yang saya kata ni. Yang ketiga, dia kena beramal mengikut wahyu, bukan beramal mengikut petua orang tua-tua. Bila dia nak buka puasa azan, dia tak payah melambatkan dengan baca doa macam-macam baru buka puasa. Tak. Hanya perlu baca bismillah. Cukup. Mengikut wahyu tu. Baca bismillah tu. Para ulama kata hadis-hadis tentang buka puasa ni tak ada yang boleh dipegang tu. Cukuplah sekadar bismillah. Azan, bismillah, makan. Tak payah azan, doa tu. Nabi kata sunnah melambatkan sahur, mengawalkan berbuka puasa. Sahur lambat, buka puasa cepat. Azan, minum, makan. Itu adalah tanda orang yang nak capai takwa di akhir puasa dia. Allah. Dan yang keempat, apa dia? Melaksanakan amalan ketaatan dan meninggalkan amalan maksiat. Kalau beginilah cara kita antum, bukan kata dalam kehidupan harian, bukan kata dalam bulan puasa, percayalah pasti ada sikit perbezaan di antara puasa kita yang lepas dengan puasa yang akan datang. Sebab apa antum? Kita jaga daripada awal lagi antum, kita belajar daripada awal tentang ciri-ciri orang yang nak capai takwa. Sebab apa? Quran sebut la'allakum tattaqun. Insya-Allah antum kita azan dulu. Boleh tak? Terlalu panjang juga. Alhamdulillah. Tak saya beritahu ya. Tak apa. Lepas tu. Tak benar lah. Okey ke tak? Hai. Okey.
Alhamdulillah, antum itu di antara ciri-ciri yang kita perlu ada untuk mencapai takwa. InsyaAllah antum, saya serah kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Ali Hasan. Tafadhal mazkur. Alhamdulillah, alhamdulillah ikhwan. Allah memberi kepada kita keberkatan demi keberkatan, kemakmuran demi kemakmuran. Satu daripada benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita ikhwan, seperti yang ada dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyebut dalam riwayat juga, riwayat Tirmizi, Abu Hurairah kata, Nabi kata, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa suffidatis syayatinu wa nada munadin ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyal syarru aqsir." Nabi kata, bila masuk Ramadan, iza dakhala syahru Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, bulan Ramadan masuk. Ada satu riwayat yang palsu, dia kata Ramadan itu satu daripada nama Allah. Ramadan satu daripada nama Allah. Apabila ada riwayat palsu itu, maka dia kata jangan panggil Ramadan dengan nama Ramadan, tapi kena panggil Ramadan dengan nama, kalau kita panggil Ramadan, ya Ramadan, tak boleh panggil Ramadan, ya Ramadan, sebab diterima riwayat palsu tu. Maka ulama-ulama kita bila berkembang hadis palsu tu, mereka panggil syahrul Ramadan, syahrul Ramadan. Kita suka kata ya Ramadan, kau datang pula. Itu riwayat yang palsu. Ramadan adalah bulan Ramadan, itu bukan nama Tuhan, tidak ada riwayat demikian. Nabi kata iza dakhala syahrul Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, Allah buka pintu-pintu syurga. Wa ghuliqat abwabun nar, dalam neraka tu masih ada pintu, ditutup pintu-pintu yang ada ke dalam tu, semua tutup. Neraka ada satu pintu besar, dalam tu ada banyak lagi pintu, maka tutup habis semua pintu-pintu tu. Wa sufidati syayatin, digari kesemuanya syaitan. Syaitan yang berlari dalam darah manusia itu digari, sufidat, digari, atau kita kata dibelenggu, digari, tak boleh bergerak setan. Wa nada munadin, Nabi kata akan ada penyuruh, malaikat akan seru sepanjang Ramadan. Malaikat kata ya baghiyal khairi, ya baghi, baghi orang yang apa, ibtigha, baghi orang yang bersungguh-sungguh, orang yang mencari sungguh kebaikan. Ya baghiyal khairi halummu, wahai pencari yang mencari sungguh-sungguh ni segala kebaikan, halummu, mai, halummu, ta'al pun mai. Orang Arab kata ta'al mai, tapi halummu ni bahasa lembut. Dia lembut macam na'am dengan labbaika, na'am dengan labbaik. Kita buat haji, kita buat umrah, kita kata labbaik Allahumma labbaik. Jadi kita tak kata na'am, na'am Allah, tak Allah, kita tak kata na'am Allahumma, kita kata labbaik Allah, ya Tuhan, ya Tuhan saya datang. Kalau mak panggil anak, mak kata Muhammad, Muhammad, ta'al ya Muhammad. Biasa mak kata halummu ya Muhammad, halummu ya bunai, mai sini, anak mak sayang mai. Muhammad kata naam ya ummi, itu memang Penang
Itu nampak Penang belah bayar terbong ni. Kalau belah Jelutong dia kata labbaika ya ummi. Jelutong dia sopan santun. Kan? Ustaz Najib belah mana? Kamu Pisang. Bayar terbong ah. Hati-hati ya. Naam ya ummi. Tak salah, memang itu bahasa dia. Tapi labbaika ya ummi. Itu yang Aisyah kata. Apa tahu tak kenapa Allah menurunkan ayat wa innaka la'ala khuluqil azim dalam surah Qalam tu? Aisyah kata kerana Nabi ni siapa panggil dia, dia tak pernah kata na'am. Sebaliknya dia akan kata labbaik. Labbaik ya Tuan, saya datang pada Tuan. Untuk apa Tuan panggil saya? Kita dengan Tuhan kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma, labbaik Allahumma. Ya Tuhan kami datang. Apa yang kau perintah pada kami akan kami buat. Maka Allah kata kepada malaikat, kata kepada bila masuk Ramadan, ya baghiyal khair, wahai pencari kepada kebaikan, halummu. Wa ya baghiyal syarr, wahai pencari sungguh-sungguh duk cari keburukan, aqsir, stop. Pendekkan usaha kamu, kerat usaha kamu, aqsir, cukup dekat tu. Dan seruan seperti ini ikhwatul iman, Nabi kata zalika kulla laylah, setiap malam dalam bulan Ramadan diseru dan diseru dan diseru. Itu cara Allah meraihkan, memberi pengimarahan kepada bulan Ramadan. Ikhwan, kalau kita tidak ada kebangkitan jiwa, ni semua kita tak boleh nampak. Ni semua kita tak akan rasa dia adalah satu anugerah yang besar. Dalam ayat Quran yang kita baca tu, dalam surah Sajadah, Allah kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kita dah baca ayat ni. Allah kata dalam ayat ni fala ta'lamu nafsun. Allah kata tak ada satu orang pun, satu diri pun, satu nyawa pun tahu apa? Ma ukhfiya lahum, apa yang Tuhan sembunyikan daripada mereka. Kalau Tuhan sembunyi satu benda, tak ada nafsun boleh tahu, tak ada diri boleh tahu. Min qurrati a'yun, Allah ada sembunyikan daripada hamba dia satu benda dipanggil qurrati a'yun, benda yang akan menjadi penyejuk mata hamba itu. Apa yang akan jadi penyejuk mata kita? Allah sembunyikan. Penyejuk qurrata ayun, penyegar, penyejuk mata, lendangan air mata yang turun itu kesyukuran, bukan kesedihan, bukan kegelisahan. Qurrata ayun, sejuk air mata. Air mata turun tu sejuk, tak panas. Kita seronok. Maka ada satu keseronokan yang Allah simpan, sehingga kan orang beriman itu akan keluar air mata, keseronokan, kesyukuran. Maka Allah Ta'ala simpan itu, kenapa? Jazaa'an bima kanu yaksibun. Allah nak bagi qurrata ayun ni, berita ni kepada mereka, jazaa, sebagai balasan dengan apa yang telah mereka beramal di dunia. Ada amalan kita dalam dunia, ikhwan, akan jadi qurrata ayun. Maka apa dia tu? Allah sembunyikan. Esok akhirat kita jumpa. Sebahagian daripada ulama tafsir, mereka menyatakan yang dimaksudkan dengan ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, mereka kata kana amaluhum as-siyam, itu ialah pahala bagi orang yang berpuasa. Macam mana Allah simpan pahala bagi orang yang puasa? Allah sebut dalam satu ayat lain, Allah gunakan perkataan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kerana kaitan puasa dengan sabar begitu tinggi, maka puasa ni fa innahu amalun fil batin bisabr al-mujarrad. Puasa ni memang kaitan dia secara batinnya, secara ruhinya, dalamannya dengan sabar.
Sebab apa makna sabar? Sabar bermakna al-habsu, menahan. Puasa apa makna? Al-imsaku, menahan. Maka dalam puasa ni kita kena tahan daripada perkara batal puasa. Sepanjang kita puasa, kita kena tahan diri kita daripada terlibat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan ini ikhwan, benar-benar amalan ini ikhwan, amalan yang sir, laisa fihi amalun yushahidu. Dia benar-benar rahsia, tak dapat disaksikan oleh orang. Dua orang ambil air semayang di kepala baik pancok, puasa siapa batal, puasa siapa tak batal, serupa. Dia benar-benar rahsia. Maka Allah akan bagi pahala kepada orang yang puasa ni ikhwan, satu ajar, satu balasan bighairi hisab, yang tak boleh dihitung. Kenapa? Kerana dia puasa. Sehingga bila ada orang puasa di bumi, Allah kata kepada malaikat, Allah kata unzuru ya malaikati ila abdi tarka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Setiap kali kita puasa, bila dah terbit matahari, dah siang dah, kita pun bergerak usaha-usaha kita. Kita berjumpa dengan panas, berjumpa dengan matahari, kita letih sampai nak buka puasa, maka Tuhan akan kata kepada malaikat dalam keadaan dia berbangga, yubahi bil malaikati. Tuhan kata tu dengan bangga. Apa Tuhan kata? Allah kata kepada malaikat, unzuru ya malaikati ila abdi. Hampa semua tengok hamba aku duk puasa. Yang duk jalan di bumi tu dia puasa. Macam mana dia puasa? Taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggal syahwat dia, dia tinggal kelazatan, dia tinggal makanan, dia tinggal minuman min ajli, semata-mata kerana aku. Dan dia tahu, aku saja yang tahu urusan dia dengan aku. Maka Allah menyediakan pada orang yang puasa ni ikhwan satu balasan yang tidak terhingga. Sehingga kan ajar itu, balasan itu sampai di hari akhirat, Allah kata pada malaikat, aku sendiri yang nak bagi kat dia. Tidak ada wakil. Tak berjumpa dengan wakil. Kerana dia puasa untuk aku, wa ana ajziyun bihi. Kerana dia puasa untuk aku, maka aku sendiri nak bagi balasan tu kepada dia. Subhanallah ikhwan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk kita ikhwan. Pasal itu bila kita puasa, Allah nak kita tinggal benda yang membatalkan puasa ni, tinggal sungguh-sungguh. Tunjuk kita tak minat. Kita jangan bermain di lereng-lereng larangan. Nanti kita akan terjebak dalam larangan. Duk buat macam makan, duk buat macam minum, duk buat macam nak muntah. Jangan, Allah tak suka. Allah tak suka tunjuk seolah-olah kita ni macam cuba mendekati benda dia tak suka. Kita tak melakukan imsak. Apa makna imsak? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Kena tahan diri kita daripada perkara batal puasa. Kerana Allah tak suka membatalkan puasa. Seperti mana Allah tak suka pada zina. Maka Allah kata wala taqrabuz zina. Jangan menghampiri batas itu. Jangan menghampiri. Hampir pun jangan. Sebab Allah tak suka zina. Hampir pun jangan. Allah tak suka kita makan. Allah tak suka kita minum. Dalam keadaan puasa, kita saja-saja buat melawak macam nak makan, kita menghampiri. Jangan. Menega lain bab lah. Menega memang nak menega. Ni saja-saja. Buat-buat buka cak dengan periuk. Cak ada nasi. Tutup pula. Dia buat kat bini dia. Tengok ni. Tengok ni. Buat atas lidah. Lepas tu dia ludah. Allah tak suka kita main. Itu larangan. Bukan batai pun. Saya buat atas lidah. Saya luah balik. Kamu sedang menghampiri. Jangan menghampiri. Oh subhanallah. Kerana itu kita puasa ikhwan
dia ada adab. Adab pertama, kita kena jaga perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa adalah perkara yang besar bila kita puasa, ikhwan. Satu orang akan dibenci oleh Allah, dimurka oleh Allah, akan diazab oleh Allah dalam neraka dengan sengaja dia menghampiri perkara yang membatalkan puasa. Allah benci pada perkara yang membatalkan puasa. Maka kerana itu, masa kita belajar hukum fiqh, kita kena tahu apa dia perkara yang membatalkan puasa. Makan dengan minum dengan sengaja. Dengan sengaja. Tak sengaja memanglah tak batal, tapi sengaja ke tak, siapa yang tahu? Jima dengan sengaja. Kalau tak sengaja, jangan tanya saya. Saya sentiasa nak cakap pun tak boleh dah. Saya sentiasa menjauhi perkara batal puasa. Maka tak boleh. Tak boleh. Lepas itu fiqh membahas tentang orang menega boleh tak dia merasa. Ibnu Abbas membenarkan rasa. Tapi untuk apa? Untuk mereka, bukan untuk kita. Untuk isteri yang nak masak untuk suami dia, ya. Dia yang rasa. Lepas tu dia luah balik. Untuk apa? Untuk kes itu. Bukan saja-saja pergi melawak. Dan kita lalu depan makanan. Allahu Akbar, lapaknya. Jangan main. Memanglah siapa puasa tak lapar? Mamang pula dah. Paman. Mamang sana. Paman sini. Keponakan sini. Semua jauh ambil alih. Boyan ambil alih. Kita tak boleh melawak begitu. Isu kita, ikhwan, saya kata satu benda begini. Ini dikatakan dalam bentuk nak memahami adab. Setiap benda itu ada adab, termasuk puasa. Puasa ni ada adab. Adab puasa, saya katakan tadi, kita kena bekerja keras menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Bekerja keras. Saja-saja tak niat boleh merosakkan puasa. Saja-saja tak niat, tak ambil berat, kata niat itu rukun puasa. Saja-saja batal, tak boleh. Kena ambil tahu. Dan kita kena sedar, kita niat ke tak. Ada dia tak niat, dia tanya bini dia, semalam abang niat ke tak? Kan tak masuk akal. Ini orang nak buat kerja ke? Dia kena jaga diri dia daripada apa, ikhwan? Dia kena jaga diri dia daripada imsak. Dia kena start imsak. Tahan, kontrol diri dia. Dia kena jaga diri dia daripada imsak anil jima'. Ini semua saya tak payah terjemah, kita boleh tahu. Kita kena imsak anil istimna. Imsak anil istimna. Apa dia? Tadi imsak anil jima'. Pakcik faham ke ayat tu? Pakcik Mesir ke? Balik Mesir. Oh, boleh faham. Ini memang master boleh faham. Yang ni pula perkara yang kita kena jaga, al-imsak anil istimna. Jima' lain, istimna lain. Masalan, apa nama? Kalau Arab kampung dia kata istimta'. Istimta' ni macam cakap daerah kan. Bahasa buku dia kata istimna'. Istimna' ni kalau orang lelaki-lelaki mengambil keseronokan syahwat seorang-seorang dia. Paman boleh faham? Tak payahlah saya terangkan. Sahabat boleh faham? Apa? Tuan pengurusi kita, Pakcik Haris, Ustaz Samsul boleh faham? Orang lelaki-lelaki mengambil keseronokan syahwat seorang-seorang dia. Dia buat apa?
Istimna. Pakai bahasa tu. Melocok tu saya sebut dah. Istimna. Tapi Ustaz Nan kata hand job. Apa jangan ya kata pula. Tapi lepas tu ada baru Ustaz Nan kata food job. Boleh faham? Ustaz, Allah, Ustaz Najib tak tahu. Alah. Tak tahu kan? Istimna. Tahu? Tahu laju bila tahu. Tahu. Lepas kuliah kita ambil tahu lain kan? Pasal Ustaz Nan kata kuliah sampai Madinah saya nak kena beradab. Kalau takat payah terbong saya boleh habaq terus Madinah. Kenapa ya kawan? Kerana itu bukan sifat orang puasa. Walaupun ulama bahas istimna bil yad ni batal ke tak batal puasa. Mazhab Syafi'i kata batal. Dan kebanyakan ulama kata batal. Ada ulama kata tak batal sebab dia bukan jima'. Dia cuma masalah apa? Ikhrajul mani bil yad qasdan al jima'. Dia yang qasad macam dia jima'. Tapi perbuatan dia jima' ni dia kena ada wanita. Bahagian daripada yang disunat tu habsyah tu dia kena hilang dalam habsyah tu kena hilang dalam faraj baru dia jadi jima'. Tapi kalau di luar saja tiba-tiba ikhrajul mani maka ulama khilaf batal ke tak puasa dia. Tapi mazhab Syafi'i kata batal. Dan ini bukan sifat orang nak mendekatkan diri pada Allah. Dia kena jauhi ya. Lepas tu dia kena jauhi apa dia? Imsak an ikhraj al-qai. Dia kena jauhkan diri dia daripada muntah dengan sengaja. Muntah maksud dia apa? Dia membuang isi perut dia keluar. Kalau isi perut keluar dengan tak sengaja tak apa, dia penin ke tak apa, tapi dengan sengaja. Ini bukan sifat orang puasa. Ini sifat orang cari keletihan, cari jalan nak buka puasa. Allah tak suka kita cari jalan buka puasa bulan Ramadan. Allah nak kita puasa. Apa lagi dia kena jaga, ikhwan? Dia kena jaga diri dia. Jangan sampai gila. Termasuk dalamnya tidur. Sampai orang tak kata dia tidur. Lepas subuh dia tidur, dia jaga-jaga orang bang. Rupanya bang maghrib. 30 hari dia puasa lagu tu. Ini bukan sifat orang puasa. Allah tak suka, ikhwan. Murtad. Maka pitam. Cari jalan pitam. Cari jalan. Dia sakit sikit, dia cari jalan nak buka puasa. Aku sakit ni, tak ada ke pandangan yang kata boleh buka puasa? Dia cari pandangan ujung-ujung dunia. Pandangan Quran kata wa in kuntum marda aw ala safar. Siapa yang sakit atau safar boleh buka puasa. Dia kata nyamuk ketik aku sakit tu, boleh buka ke? Dia cari pandangan ujung dunia. Ini bukan sifat orang nak puasa. Allah marah ke kita? Allah panggil, Allah kata tadi dalam hadis qudusi, dalam hadis tadi Allah suruh malaikat kata ya baghiya syarr aqsir. Wahai otak-otak nak buat jahat ni, berhenti. Jangan buat. Jangan ada nawaitu nak buka puasa. Macam orang bagi contoh kan, suami yang syahwat dia kuat bulan puasa, orang bagi jalan lagu mana? Buka puasa dulu bersama isteri bulan puasa. Lepas tak kenalah 2 bulan turut-turut. Kalau tak mau buka puasa, Quran kata wa in kuntum marda aw ala safar, boleh pergi safar. Perjalanan yang agak 2 marhalah, 90 kilo. Daripada Paya Terbong pergi Taiping, saya ingat lepas lah kot. Sampai Taiping dah kita safar buka puasa. Apa tujuan dia? Nak layan nafsu. Ini bukan sifat orang puasa. Allah tak suka lagu tu. Tak boleh lagu tu. Allah kata ya baghiyal, malaikat kata ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang mencari, berlomba-lomba menuntut keburukan ni, tak mau puasa, stop. Allah dah tutup dah pintu neraka, dia buka pintu syurga. Dia nak bebaskan orang-orang daripada azab. Dia rantai, dia garis syaitan, dia tangkap maradatul jin, jin-jin yang buah yang jahat, semua dia tangkap. Nak bagi kita senang puasa.
tiba-tiba kita cari jalan buat tak elok. Itu ikhwan, kita kena jaga dari segi apa? Dari segi batal puasa. Batal puasa ni taklah banyak sangat, tapi kita juga kena jaga diri kita daripada makna puasa tu juga. Mata kita, pandangan kita, nawaitu kita, semangat kita, kesungguhan kita, ghadul basar yang ada kaitan dengan puasa. Kita juga kena jaga hifzul lisan, lidah. Kita juga kena jaga kafus sama, pendengaran. Kita juga kena jaga kaful baqiyatul jawarih minal atham minal yad warijl anil makarih kaki kita, tangan kita, perjalanan kita kepada perkara-perkara yang Tuhan tak suka. Kita juga kena jaga apa dia? Yang ni, alla yastaksiru minat ta'ami al-halal waqtil iftari. Kita juga disuruh jaga jangan banyak makan benda halal pada masa buka puasa, sehingga dia memenuhkan perut dia sampai padat. Pasal kita ada lagi kerja nak buat ni. Kita nak kena semayang, kita nak kena tilawatul Quran. Bukan puasa saja. Puasa tu dia main dengan package, betul? Tak puasa saja, banyak ni nak buat. Banyak, bukan sikit. Macam kita main mengaji lah. Sahabat jangan ingat kuliah-kuliah sejam. Mana boleh sejam? Banyak benda nak cakap. Kitab yang terbaik. Cakap sejam. Unreasonable. Betul Ustaz Samsul? Ada kuliah sejam. Main bola berapa jam? Isap okok berapa jam? Tak tahulah, tak pernah isap okok. Kuliah tak dah 9-10 dah. Mamak ni lama tak main lama pula. Tak boleh. Tazkiyah. Kita ada kawan kan, dia tengok saya baca khutbah, dia kata 2.5 pula. Dia tengok kuliah ni 9.5 pula. Kena jaga apa? Ini di antara benda yang kita kena jaga. Apa dia ikhwan? Ayyakuna qalbahu ba'da al-iftar mu'allaqan muttariban bainal khawf war raja. Habis kita buka puasa, apa yang kita kena jaga? Kena jaga hati kita lepas buka puasa. Kena ada perasaan takut dan harap hari ni punya puasa macam mana. Sebab Allah suruh kita puasa, Allah nak kita memenuhi syarat, dia nak terima, bukan halal balai. Maka apa? Itu tengok ini ikhwan. Yang satu perkataan disebut kepada kita, saya fikir ini patut kita kongsikan. Perkataan ini disebut kepada kita tentang orang yang puasa. Apa dikatakan ikhwan? Dikatakan bagi orang yang puasa ini, cuma saya nak pastikan siapa yang sebut kalimah ini. Namun kalimahnya sangat menarik ikhwan. Entah mana tadi Ustaz ni? Saya tengok siapa yang sebut ucapan ini, iaitu ucapan yang menyatakan bahawa as-saumun amanatun. Puasa itu adalah amanah. Puasa adalah amanah. Ya ikhwan, puasa adalah satu amanah. Oh, subhanallah ikhwan. Amanah. Ya. Atau kita duduk di masjid, orang lantik jadi Bilal. Jadi Bilal adalah amanah. Bukan dengan kita jadi Bilal, orang lain tak boleh bang. Dah, orang lain boleh bang. Tapi yang memikul amanah siapa dia? Kita. So orang bila nak bang, dia tanya kita lah. Kita bagilah peluang. Tetapi amanah tu di atas bau siapa? Sesungguhnya pemegang jawatan adalah amanah. Imam adalah amanah.
Bila amanah itu dituntut? Pada waktu dia. Waktu bila? Waktu kena bang. Waktu kena sembahyang. Tiba-tiba waktu kena sembahyang, orang patut jadi imam, tak ada. Waktu tu kena bang, giliak dia. Dia tak ada. Orang lain kena buat kerja dekat dia. Sedangkan itu bukan amanah kawan tu. Kawan tu hanya datang mengimarahkan masjid. Subhanallah. Amanah. Maka falyanzur ila amanatih. Setiap orang kena tengok balik amanah dia. Maka puasa dalam konteks yang kita duk cakap ni pada ikhwan, puasa adalah amanah. Maka setiap orang yang puasa, maka dia kena tengok balik puasa dia. Sebab Allah nak kita puasa, Allah nak terima puasa kita. Maka Tuhan mengamanahkan kita puasa dengan amanah terima. Maka kita kena tengok amanah kita. Masa kita puasa, kita buat puasa halal balai ke tak? Kita buat puasa, ikhwan, bukan kata Tuhan terima. Ustaz Fauzi, kita duk masak nega ke orang, cuba masak halal balai. Orang main beli dengan duit dia. Dia beli nasi kita, lauk kita dengan duit dia. Kita masak nasi mantap. Seminggu nasi mantap. Kita masak nasi, rempah tak pecah minyak. Abang ni tengok saya kan steam. Saya nampak satu macam yang nak pergi ke belakang lah. Boleh pakcik? Tak apa, unjuk kaki tak apa. Ini orang kita ini nak kenuri anak-anak. Kata nak kenal lah bubuk caca ke apa sikit, dengar kata depa buat sedap. Kata seperiuk apa dik? Dia kata seperiuk 100.5. Kita bayar 100.5. Kita main nak makan bubuk caca, bubuk ada, kuah ada, caca tak ada. Takkan nak mamang. Jadi bubuk mamang. Kita kata caca tu mana? Awak, saya mengamanahkan masak. I pay you. Itu amanah. Allah bayar puasa kita. Allah bayar. Bukan Tuhan ambil saja, dia bayar puasa kita, penat lelah kita. Tiba-tiba kita tak amanah. Kita macam mana tak amanah? Mendekati larangan dia. Yang kata batal puasa. Mendekati larangan dia. Yang dikatakan perkara-perkara yang menjadi sebab dia tak mau pandang puasa kita. Kerana itu ikhwan, patutlah puasa mendapat suatu kedudukan yang mulia dan tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Saya serahkan kepada Ustaz Adnan bin Sa'ad untuk membuat kesimpulan dia. Tak ada soalan. Alhamdulillah tu ada soalan daripada sahabat kita daripada Singapura, Anukan. Soalan dia sama dengan seorang lagi sahabiah, nama dia Alijah Muhammad. Mereka dua tanya, Ustaz, bilakah waktu terbaik untuk kita niat puasa, dan boleh tak ajarkan cara Nabi niat? Itu soalan dia. Dua orang tanya soalan yang sama. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kepada sahabat-sahabat yang bertanya, semoga dilimpahi rahmat dan barakah oleh Allah Jalla wa'ala. Pertama, bilakah waktu kita niat puasa? Ulama fiqh kita, fuqaha kita sepakat bahawa apabila masuk maghrib sudah boleh niat puasa. Masuk maghrib. Besok start nak puasa. Maghrib masuk. Maghrib hari ni, so kita dah boleh niat. Sebab Nabi menyebut perkataan lail, malam. Maka malam bermula dengan maghrib. So bila masuk maghrib, kita dah boleh niat puasa dah. Macam kita buka puasa pun maghrib. Buka puasa tu boleh dah niat dah puasa untuk esok. Bermakna kita dah masuk waktu dia. Baik, kalau tanya waktu mana yang paling best, paling afdal supaya berlaku tajdidun niyah, iaitu waktu sahur. Kita kumpulkan dua maksud tadi, dengan niat puasa untuk esok, kekuatan untuk esok, dan lagi satu menghadapkan diri kita pada Allah, supaya puasa ini menjadi qurbah ila Allah,
pendekatan diri kita kepada Allah. Yang kedua, dua-dua sahabat kita tanya macam mana Nabi ajak niat. Nabi ajak niat lagu tu. Niat ini mahallah dia pada hati, bukan mahallah dia pada lidah. Maka tidak ada niat, mahallah ada di lidah. Mahallah bermakna tempat. Tempat mahallah bagi niat adalah di hati. Maka kita ingat dalam hati kita, nawaitu kita, al-qasdu, al-iradatu, al-azmu tadi. Kita kumpulkan keinginan kita nak puasa besok semata-mata qurbatun ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Ingat dalam hati kita macam tu. Maka dengan itu kita telah menunaikan ajaran Nabi, iaitu puasa itu bermula dengan niat. Dia tidak ada bacaan-bacaan tertentu, sahaja aku puasa esok hari, tak perlu. Hanya kita lintaskan dalam hati kita, aku nak puasa lagi esok Ramadan aku puasa, telah jadi niat. Dan kita ingatlah hati kita, aku nak jadikan puasa besok semata-mata kerana Allah, hang tolonglah aku ya Allah. Maka telah jadi niat. Wallahu ta'ala a'lam. Daripada sahabat kita yang kedua, Ashas tadi Ustaz tanya dia. Dia masuk lah. Dia kata, Ustaz, bolehkah kita habiskan makan dan minum yang ada dalam mulut sekira masa tu kita sedang berpuasa, sebab kita terlupa hari tersebut kita sedang puasa. Dia makan makanan dalam mulut, tak apa teringat kata dia puasa, dia nak perhabis makanan tu, bolehkah atau dia kena buang? Tak faham. Dia puasa, dia lupa tu dia puasa. Dia makan. Dia makan masa bila? Masa dia macam biasalah. Dia pagi, dia makan. Dia lupa puasa. Dia lupa tu dia puasa. Masa duk makan tu, makanan tu ada, dia teringat dia puasa. Dia nak kena habis kau, kena buang makanan tu. Okey. Pasal tak faham lah. Puasa ni puasa apa? Puasa sunat? Puasa Ramadan lah. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan lah. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Sahabat Has yang bertanya, semoga Allah memberi rahmat pada sahabat. Sahabat Has ni dia tanya soalan yang agak anjakan paradigma. Okay? Dia memulas pemikiran. Sepatutnya Ustaz Nal lah yang jawab. Ada soalan lagi saya nak jawab. Okey, alhamdulillah. Baik. Hadis begitu jelas pada kita, petunjuk yang dibawa oleh Nabi pada kita tentang orang yang lupa. Orang yang lupa, dia makan dalam keadaan lupa. Makan bila? Siang hari pun dalam bulan Ramadan. Tapi dia lupa. Habis dia makan, dia teringat. Nabi kata itu rezeki yang Allah bagi kat dia. Kaitan hadis tu Nabi kata lupa. Man nasiya fahuwa sa'im. Dia lupa, kata dia puasa. Dia lupa. Masa duk makan dia lupa. Bismillah, dia makan. Mungkin hari kedua ke hari ketiga kan, lama tak puasa, pasti setahun. Bagi macam biasa, rasa keroncong perut, pergi buka periuk tu, ambil tu kira duk makan, tak ingat apa. Maka Nabi kata itu rezeki, dengan syarat tempoh dia makan dia tak ingat, maka tak batal puasa dia. Nabi kata, dan itu rezeki Allah untuk dia. Itu yang kata lupa, nasiya, lupa. Maksud ingatan puasa tu tak melintas walaupun dia niat semalam. Tetapi apabila lintasan itu datang, aku puasa ni, maka berlakulah imsak. Kerana puasa tu adalah imsak, menahan diri daripada perkara batal puasa. Maka bila dia ingat-ingat, bila dia ingat sahaja, dia wajib imsak. Dia wajib tahan diri daripada makan dan minum. Yang ada dalam mulut tu dia wajib luar. Dia kena buang. Dia telan juga ketika datang ingatan itu. Maka sepakat para ulama kata puasa dia batal. Yang tu dia kena qada balik sehari. Dan kalau dia kata ni di ujung-ujung ni telan bila, tak boleh. Kena buang. Apa yang dah masuk kita punya rengkung ni ke dalam, masuk ke dalam, itu tak dikira. Yang mana dalam proses nak masuk, dia tak boleh masukkan. Begitu sahabat Has. Daripada Sa'adiyah Abdul Hamid, ini orang baru dah.
Dia tanya, jika makanan masih di mulut, lepas tu azan, perlu dibuang makanan atau makan habiskan? Dia sahur lambat, tak tahu azan. Tadi Ustaz nak kata nak jawab. Dah, ada lagi ni. Mana? Karena dia buat pula. Ini pula orang lain lah tanya. Orang lain. Sa'adia. Ini pula soalan dia masa itu apa? Tengah azan. Tengah makan-makan azan. Masa itu dia azan. Kebanyakan para ulama kata tak boleh makan. Kebanyakan fuqaha. Sebab fuqaha tidak sedar menerima hadis riwayat Ibnu Umar yang kata bila dengar orang azan tu boleh makan. Kerana mereka menyatakan hadis itu berkaitan azan pertama, bukan azan kedua. Azan pertama. Mazhab Syafi'i dia pegang ni. Aksar minal fuqaha, kebanyakan para fuqaha memilih pandangan azan pertama masih boleh makan, sebab itu Nabi sebut. Tapi kalau kita maksudkan bang itu mulut, dalam makan yang ada mulut, makanan ada mulut korma ke, bang kedua, para fuqaha kata bang kedua itu imsak, tak boleh telan, kena luar. Ini kebanyakan para fuqaha. Bukan tak ada para fuqaha yang kata boleh kerana benda tu duduk di dalam, tetapi bila dilihat dari secara mereka berdalil, fuqaha yang menyatakan kata luah itu nampaknya kuat lagi belah sana, kuat lagi. Syekh Sabiq pun mentahqiqkan pandangan itu. Adalah pandangan-pandangan ulama lain mereka ambil, bukan tak ada. Tapi kebanyakan para ulama kata jangan. Azan kedua luar, sebab telah berlaku imsak. Wallahu a'lam. Baik, soalan yang akhir daripada agenda kita, Abu Haq Bangi. Dia kata sahabat dia nak bermusafir, dia ditukar ke Sabah pada hari pertama Ramadan. Jadi dia tak nak hilanglah puasa Ramadan tu, sedangkan dia bermusafir. Jadi apa yang dia perlu buat? Dia nak puasa. Dia nak puasa, dia tak mau hilang Ramadan tu, tapi dia nak kena pergi Sabah. Jadi apa dia perlu buat? Sama ada puasa atau bukan puasa? Itu soalannya. Soalan ni soalan last Bila nak jawab? Ada, bukan kata last. Saya jawab ada lagi sekali. Tak nak jawab pula. Dia pun nak dengar. Wallah alam bisawab, adindaku Abu Haq Bangi. Sesungguhnya sebenarnya di dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang in kuntum musafir, atau kalau jika kamu bermusafir atau jika kamu sakit, maka kamu boleh berbuka. Memang ayat dia datang lagu tu. Tapi sambung ayat tu, Allah Ta'ala kata jika kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan kita kata Allah mengetahui, sedang kita kata hari ni punya musafir, dia nak pergi Sabah tu, kita kata mungkin dia akan berterbang lah. Kita kata kalau dia nak jaga puasa dia tidak ada masalah. Sebab Quran saya nak cerita tentang kalau kita uzur, kalau kita sakit, kalau kita musafir yang meletihkan, yang melelahkan, yang kita rasa tak boleh puasa. Tapi orang kata jika kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi kita kata lebih baik dia ambil yang cadangan yang diberi oleh Allah Ta'ala, apa dia, lebih puasa lebih baiklah. Sebab itu yang Allah Ta'ala sebut. Tapi kalau atas diri dia, kita tak boleh nak buat hukum untuk dia. Adinda Abu Haq, kalau sahabat Abu Haq nak puasa, kita kata itu lebih baiklah. Sebab Quran kata itu lebih baik jika kamu mengetahui, insya-Allah. Saya ingat takat tu dulu Ustaz. Tidak ada apa dah. Soalan pun dah tak ada dah. Nak tambah sikit. Ustaz nak tambah sikit lah. Hak tadi saya sebut tu ikhwan, yang kata puasa itu adalah amanah. Ini diambil daripada surah An-Nisa ayat 58. Iaitu ayat Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu ayat dia. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu
menegakkan amanah, menunaikan amanah kepada ahlinya. Baik. Artinya ayat ni Allah kata, Allah perintah kita melaksanakan amanah. Maka sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ini dalam riwayat yang isnad dia hasan, bermakna riwayat ini mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia kata, maka dia kata inna sawma amanatun falyahfaz ahadukum amanatahu. Dia kata sesungguhnya puasa adalah amanah, maka hendaklah setiap orang memelihara akan amanahnya itu. Kena pelihara. Sebagaimana disebut, bila kita puasa, ada hadis Nabi kata, bila orang datang marah kita, maki kita kan, kita disuruh ucap satu kalimah yang keramat. Inni saim. Ingat ikhwan, inni akhafullah, inni saim, ittaqillah. Ini kalimah-kalimah keramat yang kalau keluar daripada jiwa, kita dapat melihat bagaimana alam ini memberi respon pada kita. Bila orang datang buat lebih kurang pada kita, kita kata inni saim, saya puasa. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, bila kita puasa itu amanah dan kita kena pelihara amanah. Bila nak berlaku pelanggaran amanah, kita macam nak terkaca, telinga ni dengar benda tak sedap, nak jadi macam-macam. Apa dia kata? Da' yadahu ala sam'ihi wa basari. Letak tangan kita kat telinga, letak tangan kita kat mata, letak begitu. Faqala, bila kita terlihat benda yang kita rasa tak patut tengok lah, terdengar benda yang tak patut dengar tapi terdengar, tak tangan kita kat telinga, tak tangan kita kat mata, kata sambil letak tu kata apa? As-sam'u amanatun wal basaru amanatun. Kata sesungguhnya pendengaran ini amanah, penglihatan ini adalah amanah. Dia kata lagu tu. Lepas tu kata sepatah, inni saim, sesungguhnya aku puasa. Dia kata, Abdullah bin Mas'ud kata, kalau kau buat lagu ni, Allah pelihara puasa kau. Jangan layan. Jangan apa? Jangan layan. Mai sesuatu benda yang apa? Berdesiung. Orang kita tengah puasa, dia bagi kita ma'ruf. Kita tak puasa pun orang panggil ma'ruf. Ni ma'ruf. Alamak. Tambah satu puasa pula. Setahu kita setan kena tangkap. Ni mai ikut mana ni? Berdesiung telinga kita. Kita tak usah kata apa, ambil tangan kita letak kat telinga. Kata dalam bahasa Melayu pun tak apa. Sesungguhnya pendengaran ini adalah amanah. Sesungguhnya aku puasa. Dan puasa itu amanah, dan setiap orang kena memelihara amanah itu. Allah akan jaga kau. Itu adalah satu solution diberi oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah antum, insya-Allah panjang sihat badan, kita akan bersama lagi antum. Insya-Allah esok kuliah kita lagi hari Khamis. Insya-Allah di Masjid Baitul Nur juga. Kita sambung kuliah kita hari Khamis. Kitab dah habis dah. Nanti kita baca satu bab lah. Mungkin kita baca bab puasa ikut larangan-larangan ketika puasa lah, insya-Allah. Syalim ada saya cuti. Syalim cuti. Rupanya saya tak dapat cuti. Saya nak pergi Merbuk. Syalim nak pergi Merbuk. Tak apa, kita bagi pergi Merbuk. Itu saya akan cuti hari Jumaat lah, insya-Allah. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih para dan selawat kepada Nabi. Alhamdulillah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.